Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila binti Muhammad Razi, nombor matrik 055905 bersama dengan rakan-rakan yang lain akan membentangkan mengenai tajuk pengertian epistemologi dan juga 3 aliran dalam yang berkaitan dengannya. Kita lihat kepada pengenalan. Manusia tidak dapat lari daripada sifat ingin tahu yang mendorong mereka untuk mencari jawapan tentang apa yang berlaku di sekitar mereka dengan menisbahkan kepada pertanyaan seperti apa, bagaimana, di mana, mengapa, siapa dan juga soalan-soalan yang lain. Keadaan manusia yang berusaha untuk terus mencari jawapan ini dapat disimpulkan bahawa manusia telah mula berfalsafah secara sederhana. Falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mencipta satu kebenaran umum serta asas melalui pengamatan dan penyelesaian masalah yang mendatar dan umum tentang persoalan seperti keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, fikiran dan juga bahasa. Hasil daripada kesungguhan manusia untuk menemukan jawapan telah membawa kepada penghasilan pengetahuan dengan metod-metod tertentu yang dikenali sebagai metod ilmiah. Pengetahuan yang diperolehi akan disusun dan cara penyusunan inilah yang akan menghasilkan istilah epistemologi. Epistemologi dapat difahami sebagai suatu ilmu yang membahas secara mendalam mengenai segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan yang mana ia juga adalah salah satu daripada cabang falsafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafara Al-Haj binti Mansur, nombor matrik 056508. Hari ini pergi kepada pengertian epistemologi. Istilah epistemologi merupakan kata pinjam daripada bahasa Inggeris. Epistemologi yang berasal daripada gabungan iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu sains kajian, teori dan perbincangan. Epistemologi adalah salah satu cabang daripada utama iaitu cabang falsafah yang membicarakan tentang hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Epistemologi dikaitkan dengan konsep ilmu iaitu sesuatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Perbahasan epistemologi adalah satu cabang falsafah yang menyiasat asal-usul, struktur, metod dan kebebasan ilmu. Epistemologi dikatakan dalam bahasa Arab manakala diterjemahkan sebagai nazariah al-ma'rifah. Nazariah al-ma'rifah ada dua pengertian iaitu pengertian luas yang mengandungi seluruh perbahasan falsafah yang penting serta mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu biologi, sosiologi dan sebagainya. Yang kedua, pengertian yang sempit bermaksud ilmu yang membicarakan tentang hakikat, ilmu pengetahuan, dasarnya, puncanya dan sebagainya. Sejarah epistemologi adalah perkataan falsafah yang merupakan istilah bahasa Inggeris filosofi yang berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani iaitu philo dan sophia. Philo bermaksud cinta manakala sophia bermaksud hikmah atau kebijaksanaan. Oleh itu, bahawa falsafah ialah cintakan hikmah, cinta kepada pengetahuan dan cinta kepada kebijaksanaan. Pythagoras merupakan orang yang pertama menggunakan istilah ini dan menggelarkannya diri sebagai filosofus atau pencipta kebijaksanaan. Disiplin epistemologi merupakan salah satu daripada cabang utama pengajian falsafah yang membincangkan tentang teori ilmu. Dari segi sejarah pula, disiplin pengajian falsafah merupakan induk utama ialah pengetahuan. Ia berasaskan kepada disiplin falsafah ini lahirlah cabang-cabang ilmu seperti matematik, mantik, perubatan dan sebagainya. Secara umum, ontologi ialah satu disiplin ilmu yang membicarakan tentang hakikat manusia psikologi. Perbahasan dalam disiplin ontologi melahirkan beberapa aliran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif di mana setiap aliran itu mempertahankan kepada pendapat masing-masing tentang sesuatu hakikat dan kewujudan. Syukran. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan dengan aliran-aliran epistemologi. Yang pertama, empirism. Empirism iaitu memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Yang kedua, rationalism. Rationalism iaitu aliran ini memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Okey, seterusnya, positivism iaitu menyempurnakan empirism dan rationalism. Yang seterusnya, intuitism iaitu Bergson mengembangkan kemampuan manusia tahap yang tinggi iaitu intuisi. Seterusnya, criticism. Criticism iaitu semua pengetahuan bersumber pada akal iaitu rationalism, tetapi adanya pengertian timbul dari pengalaman iaitu empirism. Jadi metod berfikirannya disebut metod kritis. Okey, yang terakhir, idealism. Idealism iaitu satu aliran yang mengajarkan bahawa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dan dikaitkan dengan jiwa dan roh. Okey, itu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung pula dengan prinsip epistemologi, iaitu terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, prinsip humanitas. Prinsip humanitas ni penting di dalam karya budaya sebab kebudayaan diciptakan oleh manusia untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Kebudayaan manusia dengan sendirinya membuat manusia itu menjadi humanis di dalam budaya mereka sendiri. Yang kedua iaitu prinsip holistik. Yang berwawasan holistik mengandungi pengertian bahawa kebenaran pengetahuan selalu bersifat intersubjektif. Suatu usaha membiarkan fikiran untuk mencapai pengenalan akan esensinya sendiri dan menunjukkan kepada dirinya sendiri tentang dasar kepastian yang sifatnya utuh dan holistik. Yang ketiga iaitu prinsip tanggungjawab yang menunjukkan suatu tahap yang tertinggi dalam pengembangan epistemologi. Menjelaskan bahawa dalam pengetahuan, subjek yang bertanggungjawab dianggap sebagai penyebab salah satu akibat yang sementara berlangsung. Dan yang terakhir iaitu prinsip kontekstualisasi, iaitu bermaksud suatu upaya pengembangan epistemologi berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Dia menekankan bahawa suatu proses budaya yang berakar pada dasar kebudayaan adalah suatu proses imajinasi kreatif manusia sebagai masyarakat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Syafatul Uzma binti Wan Paksi, Nometrik 054801 akan meneruskan perbincangan mengenai sumber epistemologi. Sumber epistemologi terbagi pada 4, iaitu yang pertama panca indera. Pengetahuan panca indera ialah semua pengetahuan yang diperolehi manusia melalui kelima-lima panca indera, iaitu mata, hidung, kulit, telinga dan juga lidah. Panca indera disebut juga pengetahuan bersifat empiris kerana ia bergantung pada pengalaman dan juga pengamatan. Sumber yang kedua iaitu akal. Akal berfungsi untuk berfikir, memahami dan memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Terdapat satu kelompok yang mengagung-agungkan penggunaan akal disebut sebagai rasionalism. Mereka menganggap bahawa manusia ini dapat memahami suatu kejadian yang berlaku dalam persekitaran hanya dengan menggunakan prinsip melalui pemikiran yang rasional sahaja tanpa menitik beratkan pengalaman manusia. Sumber yang ketiga iaitu intuisi atau ilham. Intuisi atau ilham ialah pengetahuan yang diperolehi tanpa melalui proses pemikiran serta tanpa perlu berusaha dan juga belajar. Menurut Imam Al-Ghazali, ilham ini berupa cahaya di atas nurani, bersih dan lembut serta ia adalah ilmu yang diperolehi tanpa jalan mengkaji dan mencari dalil. Datangannya adalah secara tiba-tiba atau tanpa diduga. Sumber yang keempat iaitu wahyu. Dari segi bahasa, ia adalah sesuatu yang tersembunyi dan cepat, manakala istilah ia adalah segala apa yang disampaikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Wahyu ini bukan boleh diperolehi melalui usaha ataupun ikhtiar, tapi ia adalah anugerah yang diberikan kepada hamba-Nya yang terpilih. Setiap wahyu yang diturunkan itu sebagai perkhabaran dan berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Farhana binti Maksyah, nombor matrik 054973. Saya akan menerangkan tentang epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Epistemologi bermaksud perkataan, pemikiran, perbualan mengenai pengetahuan atau ilmu. Cabang falsafah epistemologi membicarakan hakikat pengetahuan, asas pengetahuan dan pengetahuan yang diperoleh oleh manusia. Epistemologi mempunyai fungsi dalam falsafah sains, iaitu sebagai landasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai alat untuk mengetahui kebenaran pengetahuan. Ia juga dapat membantu mengembangkan pemikiran tentang sesuatu masalah dan mendorong orang berfikir secara kritikal mengenai sesuatu peristiwa, sebab dan akibat, dan ia juga akan menimbulkan banyak persoalan yang muncul dalam fikiran manusia untuk mencari jawapan bagi pertanyaan-pertanyaan ini. Selain itu, dengan pemikiran manusia, penemuan atau hasil pemikiran teori pendapatan baru akan dihasilkan dan menjadi ilmu juga sebagai peneguhan asas ilmu terdahulu. Hakikatnya, ilmu bersifat sistematik. Ilmu tidak memerlukan kepastian pengetahuan berdasarkan suatu keputusan tersendiri. Sebenarnya, ilmu menunjukkan bahawa terdapat keseluruhan idea yang merujuk kepada objek atau sifat objek yang sama yang berkaitan secara logik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Izzah Nur Afina binti Syuhaimi,
Okay, insyaAllah hari ini saya nak kongsi tentang hubungan epistemologi dengan falsafah. Okay, epistemologi merupakan sebahagian daripada falsafah bermaksud mengenal pengetahuan. Okay, dalam definisi epistemologi ini disebutkan bahawa epistemologi adalah satu cabang dari falsafah yang membahas tentang pengenalan manusia, penilaian jenis dan penentuan kriteria tentang benar atau salah sesuatu pengetahuan. Okay, hubungan antara epistemologi dengan falsafah ni dekat sekali. Okay, dalam epistemologi, perbahasan yang dilakukan adalah dalam bentuk mutlak berkenaan dengan pengetahuan. Perbahasan dalam falsafah ilmu pula dalam bentuk yang khusus dan terbatas. Okay, epistemologi dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu epistemologi mutlak dan epistemologi terbatas. Okay, falsafah ilmu ni tergolong dalam epistemologi terbatas, manakala epistemologi itu sendiri yang bersifat lebih umum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Mulia Afina binti Mama Marzuki. Nombor metrik 056948. Perbezaan epistemologi Islam dan Barat. Epistemologi Islam berkaitan rapat dengan sumber nakiliah, iaitu wahyu, dan tidak juga mengabaikan aspek-aspek akliyah yang berlandaskan akal dan perkembangan pemikiran manusia. Perbincangan ilmu dalam Islam merangkumi gabungan antara akidah, syariah dan akhlak yang akhirnya membentuk tunjangan ilmu yang bersifat saintifik dan kemanusiaan seperti ilmu sains, teknologi, ekonomi dan seumpamanya. Dalam Islam, pemahaman dan huraian-huraian ilmu tersebut adalah berdasarkan kepada metafizika Islam atau prinsip-prinsip yang berasaskan tauhid, kerana tauhid adalah perkara yang tidak boleh diambil remeh dan ianya juga penentu segala-galanya dalam Islam. Oleh itu, ulama yang benar-benar alim dalam Islam disyariatkan baginya sebagai orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sumber pengetahuan Barat berasal daripada empirism dan aliran ini juga menyediakan kayu ukur yang tersendiri dalam menetapkan hierarki dan tahap kebenaran sumber pengetahuan ini. Manusia mengkaji sesuatu perkara, mengemukakan pandangan dan pegangan mereka selepas menemui hasilnya. Rumusan daripada kaedah saintifik dikenali sebagai teori dalam sains moden dan melahirkan pelbagai aliran dalam falsafah. Teori ini masih dibatasi oleh ruang dan waktu apabila penemuan baru tidak menyokong teori ini, misalnya teori evolusi Darwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Farhana binti Muhammad Syahbuddin. Nombor metrik 054844. Okay, seterusnya mengenai tentang kesan epistemologi terhadap manusia. Pertama, membantu seseorang untuk mengetahui perkara yang ada dalam sesuatu bidang. Yang kedua, membantu memahami cara dan arah manusia berfikir. Yang ketiga, mempengaruhi peradaban manusia. Dan yang keempat, mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan menciptakan sesuatu yang baru. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya adalah penutup. Istilah pengetahuan tidak hanya meliputi pengetahuan ilmiah, akan tetapi meliputi pengalaman peribadi, melihat, mendengar, perasaan, dugaan dan suasana. Bahkan pengetahuan terbahagi kepada dua, iaitu pengetahuan melalui panca indera dan pengetahuan melalui akal budi. Kedua-dua jenis ini sering menjadi topik hangat yang dibincangkan oleh ahli-ahli pemikir Yunani. Menurut mereka, pengetahuan melalui panca indera digambarkan sebagai pengetahuan yang tidak menentu dan menyesatkan, manakala pengetahuan berdasarkan akal budi dihormati sebagai pengetahuan yang sejati. Epistemologi juga selalu menjadi bahan yang menarik untuk dikaji, kerana di sinilah dasar-dasar pengetahuan maupun teori pengetahuan yang diperoleh manusia menjadi bahan kajian. Epistemologi terbagi kepada beberapa aliran, antaranya ialah rationalism, idealism, positivism, empirism dan lain-lain. Itu sahaja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.